Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan lagi pada hari ini untuk menghirup udara yang nyaman dan juga untuk kita beramal dengan amalan yang terbaik untuk kita persembahkan pada Allah satu hari nanti, dan kita mengharapkan Allah menerima amalan kita dan memberikan kita kekuatan dan istiqamah dalam siri beramal, dan yang paling penting Allah jadikan amalan ini memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita di akhirat kelak dan menyebabkan kita boleh dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam bicarakan dalam tafsir Al-Quran, yang mana ianya berkaitan dengan surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 pada juzuk yang ke-30. Yang kita sampai pada ayat, kalau ikutkan ayat yang ke-22, namun kita bacakan dulu ayat-ayat yang baru ni yang lepas, ya, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberikan minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bismillah. Baik. Alhamdulillah, pertama kita telah membicarakan pada ayat yang lepas berkaitan dengan kisah yang disebutkan kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabul marqum yashhaduhul muqarrabun.
Yang ini kita telah bicarakan melalui hadis Bara Ibn Azib yang menceritakan perjalanan kita berada. Ini perjalanan yang bakal kita hadapi nanti sewaktu kita di alam nazak, sehingga kita diangkatkan roh kita ke atas langit. Dan di sana barulah kedudukan kita. Jika lepas langit pertama sampai langit ketujuh, berarti kita di antara orang yang disebutkan sebagai orang yang abrar. Ya, berarti kita ini akan dituliskan di dalam kitab Illiyin. Okey, kitab itu yang disaksikan oleh muqarrabun, malaikat yang paling rapat dengan Allah, malaikat yang paling rapat seperti Jibril alaihi salam, dan juga malaikat-malaikat yang menanggung arasy ar-Rahman, malaikat yang berpusing di arasy ar-Rahman, itu semuanya itu termasuk dalam malaikat yang muqarrabun, yang rapat dengan arasy, dengan ar-Rahman. Jadi, dan kita tahu bahawa kedudukan orang yang telah dituliskan di dalam kitab Illiyin ini, mereka di antara orang yang terbaik. Orang yang di antaranya yang disebutkan sebagai ahli syurga. Ya, mukaddimah tu dah cantik dah. Pada hari kita melangkah je alam barzah dah cantik dah. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu kita mengharapkan pada hari kita yang berada sekarang ini, ambil kesempatan. Saya katakan jangan lupa istighfar, jangan lupa istighfar. Manalah tahu kok istighfar kita itu, ya, di akhir di mana-mana istighfar yang kita sebut itu Allah terima. Seolah-olah kalau Allah dah terima, penghapusan dosa bagi kita. Itu yang kita nak. Ya, jangan leka. Ya, mungkin terlepas pandang, tetapi bila teringat, astagfirullah, astagfirullah. Terutamanya, waktu yang paling baik sekali beristighfar, apabila berlaku je kesalahan, terus istighfar. Satu. Dan kedua, waktu yang terbaik istighfar, apa dia? Wabil asharihum yastaghfirun. Allah kata, waktu sahur mereka beristighfar. Kerana apa? Kerana berdalilkan hadis yang disebutkan dalam hadis, Allah turun ke langit bumi, yang dia katakan, siapa yang datang meminta kepadaku, berdoa minta kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon keampunan kepadaku, aku akan ampunkan. Berarti ianya berlaku di waktu sahur. Jadi kelebihan waktu itu kita kena ambil. Mungkinlah kita ni kencing manis bangun tiap-tiap malam kan. Aduh, tiap-tiap malam pergi kencing. Tapi tak apa, mungkin ada hikmahnya. Bangun-bangun tu, ya, lepas buang air, istighfarlah sikit. Apalah salahnya kalau nak sambung tidur pun, tapi istighfarkan. Ya, istighfar tertidur. Okey. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik. Jadi ini di antara perkara yang agak menarik. Allah mengatakan orang-orang abrar. Yang kita saksikan dalam Al-Quran beberapa kalimah yang berkaitan dengan orang abrar ini. Ya, kerana mereka memiliki keistimewaan, kebaikan ataupun kehebatan mereka tersendiri. Di sini Allah bagikan salah satu kehebatan mereka. Allah katakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. Okey. Jadi orang yang abrar ini, di antara orang yang terbaik, Allah katakan mereka ini berada di dalam kenikmatan. Ya, kenikmatan yang dimaksudkan kenikmatan itu adalah kenikmatan syurga. Allah dah gambarkan. Oleh kerana itu kadang-kadang kita menyaksikan ayat-ayat Al-Quran ini, dia menceritakan kisah-kisah yang akan datang yang berkaitan dengan orang-orang yang nak pilih. Jadi kita ni diarahkan pilih. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita membuat pilihan jalan yang fujur ataupun jalan yang takwa. Tetapi barang siapa yang memilih jalan yang fujur, maka dia akan dihancurkan atau diseksa. Orang yang memilih jalan takwa, maka dia di atas kebaikan. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang merosakkan dirinya. Setelah Allah bagikan ilham, petunjuk antara dua jalan, maka Allah ceritakan beruntung orang yang membersihkan diri dan rugi orang yang merosakkan dirinya. Itu bergantung kepada kita sekarang. Selagi nyawa kita ada, bergantung kepada kita yang membuat pilihan. Jangan sampai pada hari sakratul maut kita jadi seperti Fir'aun, baru nak mengucap la ilaha illallah. Fir'aun di sakratul maut, maksudnya alam nazak, roh dah sampai ke kerongkong. Agak menarik perkara ini ya. Bila kita baca balik tafsir, kita lihat memang menarik. Bagaimana amalan-amalan ini akan datang pada hari kematian kita.
Dinampakkan. Yang paling penting masalah tauhid itu dinampakkan. Akidah kita itu dinampakkan. Betul ke tidak kita menganut akidah ni? Wajib bagi kita kenal akidah ataupun tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hari ini adalah hari yang menggerunkan. Bayangkan Firaun sebelum dia di alam nazak tu, di alam yang mana roh belum sampai ke kerongkong, dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Tetapi pada hari dia nak mati tu, ya, ditenggelamkan dah roh sampai ke sini, dia nampak bahawa memang betul, ya, tauhid kepada Allah dengan cara yang betul itu sahaja yang akan menyelamatkan dia. Oleh kerana tu dia mengucap kalimah la ilaha illallah di hari akhir dia. Ini disebutkan dalam surah Yunus. Okey, kita tengok Yunus. Itu pasal kita akan disaksikan banyak perkara nanti waktu hari nazak. Tetapi roh itu dah sampai ke kerongkong. Kalau sebelum tu, alhamdulillah, dan kita bertaubat, tetapi dah sampai ke kerongkong, ya Rasulullah kata, 2 waktu tidak akan diterima taubatnya. Pertama, bila roh dah sampai ke kerongkong, kita tak perasan sebenarnya. Ya, tak perasan. Rupanya amalan soleh dipertunjukkan. Dan sudah tentu amalan yang paling baik adalah akidah. Bertauhidkan dengan tauhid yang betul. Berhati-hati kepada kita semua supaya pastikan tauhid kita mengikut cara Rasulullah, bukan mengikut falsafah. Penting sangat tu. Ikut cara Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman wahai Muhammad dan para sahabat, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Okey. Surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk ke-11, muka surat 219. Ayat yang ke-90. Okay, ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayanya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Aku termasuk orang Islam. Nampak tak? Perkara ini datang di waktu dia mati. Nak mati, sakratul maut. Roh dah sampai di kerongkong. Dinampakkan bahawa akidah tauhid yang betul ini sahaja yang akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Waktu itu yang disebutkan hadis, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Waktu yang begitu. Ya, waktu yang begitu, yang mana ianya telah menyaksikan ini amalan soleh yang paling penting, tauhid yang akan menentukan syurga dan neraka. Terus Fir'aun mengucap waktu itu, tapi dah tak boleh dah. Dia mampu untuk mengucap tapi dah tak diterima kerana dia dah menyaksikan. Kita diputuskan sebab kita masih lagi alhamdulillah, ya, sihat. Alam ghaib tu kita tak nampak. Ya, alam ghaib yang berbentuk malaikat, amalan soleh dipertunjukkan kepada kita. Tapi kalau alam ghaib jin tu, adalah nampak. Ya, kalau yang tak sihat tu, ke ada yang nampak kat sebelah saya ke apa ke? Ya, kalau ada tu kena berubat tu. Ya, baik. Ya, ruqyahkan sendiri. Tetapi bila kita menyaksikan betulkah ayat ini, ya, dalam ayat ni Fir'aun dah nampak dah kalimah la ilaha illallah. Itu pasal dia cuba menyebutkan. Dia sebutkan kalimah la ilaha illallah. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tapi tak boleh buat apa dah. Ya, tak boleh buat apa dah. Apa yang berlaku?
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sekarang baru kamu nak bertaubat. Setelah usia kamu begitu panjang Allah bagi, last minute macam itu baru nak bertaubat. Tetapi sayang, last minute dia last sangat-sangat yang dah sampai tidak diterima taubatnya. Ini juga dibuktikan dengan ayat dalam surah Al-Munafiqun. Kita tengok surah Al-Munafiqun. Kenapa dia ditunjukkan? Ya, amat penting surah Munafiqun, surah juzuk ke-28, surah yang ke-63. Muka surat 555, ayat yang ke-10. Ini mengisyaratkan orang-orang kafir dinampakkan. Mereka akan menyesal. Hari kematian itu mereka menyesal sangat-sangat. Ya, na'udzubillah. Dan kita takut, di kalangan kita orang yang beriman ni pun, ya, takut iman kita ni bermasalah pun akan rasa menyesal. Kenapa aku tidak beriman secara yang diajarkan oleh Rasulullah? Kenapa? Ya, oleh kerana itu, masalah iman bukan masalah taklid, mengikut membuta tuli. Tak. Tetapi kena pelajari. Subhanallah. Allah berfirman. Okay, ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ni selalu kita bacakan. Nak mengisyaratkan bahawa kita, bila kita mati ni, kita dinampakkan sehingga kita bercita-cita, kalaulah dapat aku bersedekah. Seolah-olah mengisyaratkan sedekah itu walaupun sedikit dia boleh menjadikan kita mudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Pasal itu yang dikatakan, ya, sebelum ajal dia selesai itu, dikatakan alangkah baik Allah tangguhkan. Ya Allah tangguhkan. Nampak tak? Fir'aun dia kata aku beriman. Dan di sini seolah-olah orang ni di kalangan manusia yang beriman tetapi ada kekurangannya sehingga dia mengatakan apa dia? Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya Allah tangguhkan. Dia mengharapkan Allah tangguhkan. Berapa lama nak? 10, 20 tak. Bukan nak 10 tahun, setahun tak. Dia nak hanya beberapa second saja. Sikit masa tu dia nak. Kenapa? Bila Allah segarkan dia, okey, aku beriman kepada Allah, ya Allah aku bertaubat kepadamu, okey, harta aku bagikan sini, si fulan untuk anak yatim gini, semua dah selesai. Berapa second? Ya, tu je, dia nak tu je. Ya, lepas tu matilah dia. Berarti hanya beberapa second saja dia nak, berapa saat saja dia nak, tetapi Allah bukan tabiatnya begitu. Yang telah dijanjikan, maka dia tidak akan cepat dan tidak akan takhirkan urusan kematian kita. Lalu Allah katakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, jadi jelas kepada kita bahawa semua perjalanan kita akan berada seperti inilah.
Ya, antara orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Kita mengharapkan, kita termasuk di kalangan orang yang beriman. Ya, kita mengharapkan begitu. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam kategori orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi orang-orang yang beriman ini, yang mana Allah katakan mereka berada dalam kenikmatan. Syurga ini adalah kenikmatan. Tidak ada penat lelah, tidak ada apa-apa yang kita rasa di dunia ni benda-benda yang tak baik, tak ada di sana. Semuanya baik. Ya, semuanya nikmat. Idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Bila kamu lihat syurga itu, kamu akan menyaksikan dan kamu saksikan satu kerajaan, satu kenikmatan yang cukup besar. Bagaimana berlaku hanya Allah yang mengetahui. Dia yang memprogramkan. Kita tak mampu untuk bicara. Kita rasa okey, nikmat tu bila dah datang penyakit dah tak ada nikmat dah. Dia bawa lah apa sekalipun dah datang penyakit tak ada nikmat. Datang penyakit kencing manis lagi tak ada nikmat. Dah tak boleh nak makan gula. Okey? Dah bawa lah apa-apa pun dia dah tak ada. Ya, tidak berminat. Kenapa? Kerana syurga tidak begitu. Syurga nikmat. Subhanallah. Allah gambarkan supaya kita berfikir. Bagaimana kedudukannya lagi? Allah ceritakan. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, yakni ranjang pengantin, disebutkan dalam tafsir ni ranjang pengantin. Yakni menunjukkan betapa istimewa. Sambil melepaskan pandangan, ada yang mengatakan makna mereka memandang-mandang, meresapi dan merenung kerajaan anugerah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Semuanya itu tanpa ada habis-habis dan tidak lenyap dan musnah. Ya, dia melihat kenikmatan, semua kenikmatan dia lihat, ya, dia bersyukur. Oleh kerana itu disebutkan dalam satu riwayat, ahli syurga diberikan kelebihan mereka itu sentiasa memuji Allah seperti mana kita ni bernafas. Maksudnya dia automatik, dia memuji Allah dalam bentuk yang begitu Allah bagikan. Okey. Kemudian ada yang menafsirkan makna ayat alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan, yakni memandang Allah, yakni yang mana berbeza sifat yang melekat pada orang yang derhaka. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, ulama tafsir mengatakan bahawa ini juga berkaitan dengan orang-orang yang beriman yang bakal melihat wajah Allah. Itu adalah kemuncak nikmat di dalam syurga. Ya, kemuncak nikmat di dalam syurga dan bagi ahli syurga. Ini satu benda yang tak dapat nak fikirkan, tetapi Allah tunjukkan dalam peristiwa betapa cantiknya nikmat pandangan ini sampai tak sedar. Ya, nikmat kalau tengah tengok padang bola tu kita dah tak sedar orang lain nak cakap apa pun marah pada. Ya, kamu kacau ke tengah tengok bola ni kan. Itu baru nikmat tengok bola aja. Tetapi bila kita menyaksikan nikmat bagaimana yang diceritakan wanita-wanita yang menyaksikan Nabi Allah Yusuf, ya, sampai tak terasa lukanya. Ya, subhanallah, sampai tak terasa lukanya. Dipotong tangan tidak terasa kerana kecantikan. Itu baru Yusuf ataupun mak dia Rahil. Di mana bagaimana kedudukan Adam yang dikatakan lebih cantik, yang keluar dari syurga, Adam dan Hawa lebih cantik. Ya, subhanallah. Ya, kita ni kalau duduk orang nak potong Allah tak selera, belum potong dah sakit dah. Ya, sakit jiwa tengok dia ni, ya Allah duduk. Ya, okey, begitu ahli syurga menyaksikan kecantikan. Subhanallah, maha suci Allah. Saya merindui, ya, untuk melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey. Lalu Allah menyebutkan tentang orang yang berbakti bahawa mereka diperbolehkan memandang Allah dari atas ranjang ataupun dari kasur atau dari tempat-tempat mereka. Ya, keistimewaan. Berbandingkan ayat yang kita baca tadi, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang melihat Tuhannya. Wah, tuan-tuan dan perempuan, ya, pentingnya kita berakidah seperti akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Bertauhidkan seperti mana tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Supaya benda-benda yang begini berlaku untuk kita. Dapat melihat wajah Allah, dapat berbicara dengan Allah, dapat segala-galanya. Kalau kita menafikan sifat Allah yang mempunyai wajah, habis. Setengah orang tidak beriman dengan zat Allah itu sendiri. Ya, kerana mereka datang falsafah untuk menyamakan Allah dengan makhluk.
Kita pun hairan kenapa nak menyamakan, kenapa tidak beriman sahaja yang seperti mana Imam Malik katakan, ya, beriman dengannya wajib. Kafiyah tu majhul, tak tahu, beriman je lah. Tetapi bila dia datang syubhah-syubhah, akhirnya bagi mereka, sebahagian bagi mereka mengatakan Allah tidak mempunyai zat wajah, maka akhirnya dalam keadaan yang bagaimana nak melihat Allah? Na'udzubillah. Jangan sampai di hari akhirat kita menafikan sifat ini, kita tak dapat melihat Allah. Kembali kepada tauhid, beriman kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Selanjutnya Allah berfirman, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Ya, daripada wajah ini dapat dikenali bahawa mereka itu penuh dengan nikmat. Ya, daripada gambaran wajah itu, pertama, ahli syurga adalah orang yang paling cantik pada ketika itu. Allah tidak akan masukkan ahli syurga dalam keadaan yang buruk. Tidak akan sama sekali. Kerana bila disebutkan syurga, kecantikan, kehebatan, segala-gala kebaikan ada di dalam syurga. Tetapi bila sebut ahli neraka, keburukan, kesakitan, segala-gala perkara yang buruk ada di dalam neraka. Sampai kita tak sangka, ia tetap dijadikan sebagai satu tempat diazab bagi orang yang derhaka. Okey. Lepas tu Allah mengatakan dalam ayat ini, yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka itu diberikan minum dari khamar yang murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak. Yakni mereka diberi minum dengan minum khamar dari syurga. Lafaz rahiq termasuk salah satu nama minuman khamar. Demikianlah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Zaid. Okey, ini di antara perkara yang menarik di dalam syurga. Ya, Allah berikan kepada kita orang yang beriman ini, orang yang abrar ini dengan air yang istimewa di dalam syurga. Bermula minuman ini kita dapat di mana? Di telaga Haud. Okey? Telaga Haud dalam perjalanan kita di mahsyar, selepas dimizankan, ahli kafir terus dimasukkan ke dalam neraka. Orang beriman diberikan satu jalan lagi, tetapi terbahagi kepada dua. Orang yang beriman ini terbahagi kepada dua. Pertama, orang yang beriman betul-betul mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang munafik dan termasuk ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah. Mereka ini akan terhalang daripada telaga Al-Haud yang disebutkan. Ya, yang mana Rasulullah akan berbangga dengan telaga Al-Haud itu. Dia mengatakan, ya, telaga Al-Haud itu putih lebih daripada susu dan manisnya lebih daripada madu, dan piala-piala cawan-cawan ataupun teko-tekonya yang kelilingnya seperti bintang di langit. Ya, menunjukkan ianya besar dan ianya banyak. Ya, banyak, tetapi di kalangan umatnya tidak dibenarkan datang untuk meminum. Siapa yang minum pada awal, pada waktu itu, berarti dia di kalangan ahli syurga. Confirm dah. Ya, tetapi siapa yang tak boleh minum, di sana ada suatu persoalan yang akan timbul. Adakah mereka ini di kalangan orang munafik ataupun ahli bid'ah yang dikategorikan sebagai orang munafik juga, ataupun orang yang derhaka kepada Allah, ataupun orang yang asi, ada peluang masuk syurga? Wallahu a'lam. Ya, kerana ahli bid'ah pun ada kategori-kategori dia. Sampai bid'ah, kalau sampai yang kufur, sampai yang syirik, na'udzubillah. Ya, ahli bid'ah itu berbahaya. Oleh kerana itu 72 golongan daripada 73 itu, satu yang betul 72 itu adalah ahli bid'ah. Terutamanya bid'ah akidah. Ya, bid'ah ini ada bid'ah ibadah, bid'ah akidah, bid'ah manhaj. Jadi bid'ah akidah adalah bid'ah yang berbahaya, yang boleh menyebabkan kekal dalam neraka. Na'udzubillah, berbahaya. Oleh kerana itu berhati-hati dalam bab ini. Jadi dua kelompok ini akan berpisah jalan. Yang mana ahli sunnah, ahli yang mengikut Al-Quran dan sunnah, mengikut cara Rasulullah, akidah yang betul apa semua, akan meminum telaga Al-Haud. Dan ianya tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Adapun mereka ini, kelompok yang ini akan terus berjalan sehingga sampai satu tempat yang dikatakan tempat ujian ke atas orang mukmin. Bagaimana kedudukan mereka di muka bumi dahulu? Mereka solat ke tidak? Kerana ia berkaitan dengan solat.
yang disebutkan dalam surah Nun, ya, ataupun suratul Qalam, yang mana bila diarahkan sujud, hanya orang yang beriman sahaja, yang rajin solat, yang menjaga solat, itu sahaja yang mampu sujud. Orang yang boleh sujud waktu dia hidup dulu, tapi dia tak nak sujud, satu. Orang yang boleh sembahyang, tapi dia sembahyang sembahyang main-main, sembahyang yang ambil cara orang munafik, ya, di akhir waktu, sembahyang yang tidak betul-betul, yang Allah katakan la yazkurunallaha illa qalila, di mereka itu tidak mengingat Allah melainkan sedikit, yakni solat pada akhir waktu tu, ya, mereka itu tidak mampu untuk sujud. Walaupun mereka sujud pada hari ini, mereka sujud tapi tidak mengikut cara Rasulullah, mereka di akhirat nanti tidak mampu sujud. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita di mahsyar jauh, ya. Jauh, liku-likunya dahsyat. Ditapi satu. Kerana Allah nak ambil yang terbaik. Kerana Allah suka yang terbaik. Okey. Habis tang situ, maka diletakkan kita di satu tempat. Maka letakkan satu tempat itulah yang mana asalnya sistem di sisi Allah, saya beriman hebat. Ya, Allah pisahkan di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dengan cara yang betul. Orang yang beriman tetapi di kalangan mereka ada usad, orang yang berdosa, orang yang buat maksiat ada. Mereka diasingkan. Dan yang kedua, orang munafik. Orang munafik termasuk di kalangan ahli-ahli bid'ah yang dikategorikan sebahagian mereka itu nifaq. Ya, mereka itu diasingkan. Dan diasingkan dalam bentuk yang mana dinampakkan antara satu sama lain. Bagaimana? Wallahu alam, saya beriman. Mungkin macam cermin tu nampak, tetapi kawasan itu gelap gulita. Maksudnya, kita berada di kawasan untuk berangkat menuju titian sirat. Semuanya Allah cerita dalam Al-Quran. Kita tak perasan kot. Ya, cuba buka. Ya, kita tengok. Kita buka dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, juzuk 27. Bismillah. Oleh kerana itu kita minta lindung, ya, kepada Allah daripada sifat munafik. Kenapa? Kerana bila sifat munafik itu ada, kita takut dikategorikan sebagai munafik. Dan kategori munafik bukan kategori yang baik. Na'udzubillah. Okey, ayat yang ke-12 kita lihat. Juzuk 27, surah 57, muka surat 539, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Okey. Ayat ini mengisyaratkan bahawa mereka ini berada di dalam satu tempat. Macam kita nak naik kapal terbang, ada satu tempat, ya, kita berkumpul. Maka dia bezakan di sini, tak tahu beza ke tidak, tak perasan pun, ya. Yang mana business class, economy class, first class kan. Dalam kapal terbang dibezakan waktu kita dalam ruang menunggu tu, ya. Tetapi di sini dibezakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang kafir dah masuk neraka, ya. Lepas mizan, orang kafir terus masuk neraka. Orang mukmin dengan orang munafik, ya, maka itu memisahkan mereka. Orang mukmin ada cahaya. Ada cahaya. Ini di antara kelebihan orang mukmin. Bila kita mengucap kalimah syahadah, keluar cahaya tu. Ya, tak percaya, pergi waktu orang masuk Islam.
Tengok ya, bila orang masuk Islam, saya dah tengok banyak kali, bila dia mengucap je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, muka berubah. Ya, daripada yang mukanya muka apa orang kata muka tu tak, yalah kita tengok tak selesa, dengan macam masam sikit, dengan macam hitam, tapi bila dia mengucap kalimah syahadatain, subhanallah, jadi bercahaya. Itu baru cahaya yang diberikan di dunia, belum lagi cahaya yang di akhirat. Ini di salah satu tempat yang memerlukan cahaya. Dia ada dua tempat memerlukan cahaya. Ya, di sini dan di atas titian sirat. Ya, ini sebelum dipaca berlepas ke titian sirat. Allah bagikan cahaya yang disebutkan dalam ayat ini, cahaya di bahagian depan dan di sebelah kanan. Ya, dalam surah At-Talaq pun begitu juga, dikatakan dua cahaya, ya, dibagikan kepada orang beriman. Dan dikabarkan busyrakumul yaum, berita gembira bahawa di sana ada syurga. Itu pasal kita menyaksikan dalam perjalanan titian sirat ada yang merangkak-rangkak. Kenapa? Sana dah ada syurga, kita kena pergi, tapi merangkak. Tapi ada yang terpaut. Kenapa? Itu je amalan yang ada, dosa banyak, tapi nak juga masuk syurga. Dan mereka terpaksa melalui titian sirat yang mana mereka akan diseksa melalui api neraka yang berada di bawah mereka. Sebagai tempat pembersihan. Tuan-tuan dan perempuan, ianya bukan satu main-mainan. Bila kita, Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, mengatakan tempat pembersihan itu neraka, berarti mereka ini di antara orang yang tidak bertaubat, tak mau beristighfar. Oleh kerana itu kita istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kita tak mau dicuci dengan api neraka. Na'udzubillah. Kalau boleh tak nak dengar desiran neraka. Ya, tak mau lalu dalam keadaan kita menyaksikan neraka. Lalu dalam keadaan secepat kilat, itu yang kita harapkan. Okay. Baik, dalam ayat ini, ya, Allah kata busyrakumul yauma jannatun, berita gembira kepada kamu syurga di sana. Ya, maka ianya adalah berita gembira orang yang beriman dan orang munafik dengar. Ya, mereka nak juga cahaya. Mereka nak juga cahaya. Dalam satu hadis mengatakan cahaya yang diberikan kepada orang yang beriman di atas titian sirat. Ya, beberapa kategori, ada yang sebesar bukit. Yang dikatakan sebesar bukit itu besarlah. Ya. Kemudian ada yang sebesar pohon tamar, seperti lampu-lampu kita di tepi jalan misalan. Ya. Lepas tu ada yang paling kurang-kurang, dan sehinggakan yang paling kurang seperti torchlight yang kecil yang berada di hujung jari ibu kaki. Okay. Hujung jari ibu kaki, bila diangkat dia padam, bila diletak dia keluar cahaya. Itu paling kurang. Ya, subhanallah, menggerunkan. Di atas titian yang begitu, yang dikatakan lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang, ya, ianya merupakan satu yang menggerunkan. Apakah kita mampu mengijak seperti mana yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman? Okey, baik. Kemudian Allah katakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman di kalangan mereka, kenali, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmah dan di sebelah luarnya dari situ ada seksa. Allah jadikan satu pintu yang mana dia menyangka pintu itu adalah pintu rahmah, tetapi bila buka ia adalah neraka yang menyebabkan mereka ditarik masuk. Tuan-tuan dan perempuan, kedudukan munafik lagi teruk daripada orang kafir.
Mereka berada di mana? Fi darkil asfali minan nar. Maksudnya di paling bawah dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah sifat nifak yang kut-kut kita ada dalam diri kita. Okey, na'udzubillah. Kemudian orang munafik ini memanggil, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Orang-orang munafik memanggil mereka orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Okey, jadi ini dia gambaran. Kalau seterusnya ayat itu, mereka itu di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah, mereka kekal. Masuk tu berarti habis dah. Sekarang di atas titian sirat pula. Inilah titian yang menggerunkan, yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan para nabi tidak ada apa yang nak dikatakan melainkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya, perjalanan yang menggerunkan. Ya, tetapi Allah berikan kelebihan. Ada yang selaju kilat, ada selaju kuda yang lancar, ada yang selaju burung dan berbagai-bagai yang disebutkan oleh Rasulullah mengikut iman masing-masing. Ya, mengikut iman dan amalan. Tuan-tuan dan perempuan, iman kena jaga betul-betul mengikut cara Rasulullah untuk memastikan semua perjalanan kita clear. Dan cahaya pun keluar mengikut yang saya katakan tadi. Semua tu memainkan peranan. Berarti kalau kita memiliki cahaya yang besar, kita di kalangan orang yang terpilih. Alhamdulillah, lepas yang merangkak. Dan Allah dalam hadis menceritakan orang yang terakhir masuk syurga yang disebutkan Jahannamiyun, yang habis dah, yang terbakar, hangus dah. Ya, okey, itu tak apa, diceritakan pula dalam bab itu. Ya, selepas je titian sirat, habis dah. Ada lagi. Ada lagi satu tempat. La ilaha illallah, banyak. Ya, kita ingat dah boleh masuk syurga. Tak, Al-Qantarah. Itu disebutkan Al-Qantarah. Al-Qantarah adalah satu tempat perhitungan sesama Muslim. Kalau dulu kat dunia ni kita pernah lepuk kawan kita ke apa ke dengan sengaja niat nak nyakit hati dia, maka kita akan kena di sana. Dibalas yang ditunjukkan gambar apa ni, kambing belaga tu, ya, yang Rasulullah ceritakan di Al-Qantarah. Dan di situ akan diberikan qisas. Apa juga qisas yang pernah kita terlepas di muka bumi, maka di sana tempatnya. Oleh kerana tu, nasihat yang amat berharga bila kita berselisih pandangan, kita betul, jangan kata kepada kawan kita, aku balas kamu di akhirat. Di situ tempatnya. Bukan apa, tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tetapi masalahnya kita ni, alhamdulillah, kalau izin Allah kita melepasi semua perjalanan dengan mudah. Ya, boleh dah masuk syurga, tiba-tiba di Al-Qantarah kita terhenti disebabkan kamu pernah janji nak balas balik kan di dunia. La ilaha illallah, terpaksa menunggu. Aku balas kamu di akhirat nanti. Di situ nak tunggu, entah-entah orang tu lama lagi. Entah apa yang dibuat lagi sehingga dia berada di dalam neraka dulu baru nak dinaik, lepas tu panjang lagi. Oleh kerana tu Rasulullah kata apa? Maafkan. Rupanya memaafkan, tapi berat hati. Maaf tak ikhlas, Ustaz. Ya. Ikhlaskanlah. Kita mengharapkan keridaan Allah, kita nak lepas daripada Al-Qantarah tu. Ikhlaskan, korbankan sedikit rasa perasaan tu, semoga Allah ampunkan dosa kita dan mempermudahkan. Maka jika tidak ada halangan di Al-Qantarah, terus di situlah kita akan bertemu di syurga nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan, amin. Ya. Namun apabila disampai di sana, nak menceritakan ahli syurga, Allah bagikan keistimewaan mengikut. Okey, di sini ayat yang disebutkan di antara khamar murni adalah di antara air minum di dalam syurga. Di dalam surah Muhammad Allah menceritakan beberapa minuman di dalam syurga. Cuba buka surah Muhammad.
Apa dia? Muka surat apa? Muka juzuk ke-26, surah ke-47. Ayat yang ke-15, muka surat 508. Bismillah. Siapa yang meminum arak di muka bumi, dia tidak akan dapat minum di akhirat kelak. Na'udzubillah. Maka ianya satu benda yang amat berharga bagi kita. Ya, jangan memandang remeh. Dan memberi orang minum ini amat penting bagi kita, ya. Dalam hadis yang ditarafkan Hasan, ya, yang berkaitan dengan memberi minum kepada orang yang memerlukan. Okay? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana Rasulullah mengatakan dengan maksudnya, ayyumal muslimun kasa musliman thawban ala ari kasahullahu min khadratil jannah, wa ayyumal muslimun at'amu musliman ala jaw'in at'amallahu man min thamaril jannah, wa ayyumal muslimun saqa musliman ala dhama'in saqahullahu min rahiqin makhtum. Okay. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di kalangan orang Muslim yang memakaikan pakaian kepada orang Muslim yang dalam keadaan bertelanjang, yang ni tak ada pakaian, maka Allah akan memakaikannya pakaian yang berwarna hijau, sutera hijau di dalam syurga. Ini kelebihan memberi pakaian kepada orang yang inginkan pakaian. Ya, bukan bagi skirt ataupun bagi benda-benda yang buka aurat, tak, menutupkan aurat mereka. Okey. Kemudian apa lagi? Mana-mana muslim yang memberi makan musliman, seorang muslim ala jaw', yang sedang lapar, maka Allah akan memberi mereka itu atau orang itu buah-buahan dari syurga. Ini di antara kelebihan memberi makan. Ya, jangan kita fikir bagi makan tu sekaligus banyak. Jangan. Walaupun satu, ya, seorang kita bagi nasi sebungkus. Tu pasal ya macam tu kita bagi makan orang kan. Masya-Allah. Itu kelebihan dia. Tapi dikaitkan dengan hadis ini orang yang lapar, satu. Dan kedua, orang yang miskin, yang dikaitkan dengan bagi makan orang miskin, anak yatim tu, semua tu mempunyai, ya, maksud hadis ini. Okey? Maka Allah akan berikan mereka itu buah-buahan dari syurga, memberi makan kepada mereka buahan dari syurga. Dan barang siapa seorang muslim memberi seorang muslim minum dalam keadaan dahaga, maka Allah akan memberi mereka itu minuman dari rahiqim makhtum yang kita baca ni. Subhanallah. Bagi minum saja. Alhamdulillah, ni ada air bagi minum, ya, tapi ni batuk dia bukan dahaga. Okey. Ala kulli hal, nak menceritakan betapa istimewa orang yang bagi minum sahaja. Itu baru bagi minum saja. Saya tertarik di Pakistan tu, kadang-kadang dia ada satu tempat tu dia letak tempat tempayan air tu untuk orang minum. Ya, kita jalan tu pergi dahaga minum. Ya, kalau kita letak macam apa kowe ke kuku, lagi, ya, bukan orang minum je, orang angkat segala-gala. Tapi nak ceritakan betapa pentingnya. Bayangkan, okey, satu hadis yang diceritakan, seorang lelaki dari kalangan Bani Israel berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia dahaga sangat-sangat sehingga dia mencari air tak jumpa. Tiba-tiba dia ternampak telaga buta. Telaga buta ni ada air sedikit. Lalu dia turun. Lalu dia minum air itu sehingga dia rasa segar. Dia naik balik. Didapati seekor anjing dalam keadaan dah terbaring, terjulur-julur lidahnya, dalam keadaan kena lidahnya ke pasir. Maksudnya begitu. Dia pun dahaga. Lalu dia berfikir, aku tadi dahaga, macam mana dia dahaga? Lalu dia turun. Dia tanggalkan kasut dia. Khuf, dalam hadis itu mengatakan khuf stocking, kulit. Ya, lalu dia masukkan air itu, lalu digigit, dalam riwayat dikatakan digigit, dia naik. Bila dia naik, dia berikan air itu kepada anjing tersebut. Ya. Lalu apa? Lalu Allah mengampunkan dosanya. Dalam riwayat Allah masukkan dia ke dalam syurga. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jelas bara, yakni seorang wanita penzina, ya, dalam keadaan yang sama. Lalu tiba-tiba dia naik tu, dia nampak anjing tu, dia turun, dia ambilkan kasutnya ataupun khuf ini, dia ambil, diletakkan pada gigi dan dia naik. Satu benda yang agak menarik, benda di kaki dia letak pada mulut. Tetapi dia nak buat betul-betul, nak tolong anjing tu. Anjing satu nilaian yang bagi kita masalah.
ya, lalu dia suapkan, dia tuangkan air, lalu anjing itu bersyukur, lalu Allah ampunkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, seekor anjing diberi minum, subhanallah, apatah lagi seorang manusia, apatah lagi seorang muslim, subhanallah, amat besar pahala. Ya, amat besar pahala. Oleh kerana itu, jangan biarkan pahala kita kita tahu tanpa kita melakukan sesuatu. Buat apa juga idea, ya, setengah orang letak pada masjid air walaupun air sea master tu kan, letak tak apa, ada peminatnya, ada orang nak minum. Ya, saya teringat, ya, subhanallah, waktu haji baru ni, yang waktu saya tersalah jalan tu, subhanallah, memang kering tekak. Oh, Syekh tak tahu, ya. Ana salah jalan hampir 2 jam mana. Okay, waktu hari awal di 10 Muharram, 10 Zulhijjah tu. Sampai silap buat kerja sendiri itu. Sampai tak ada air. Memang jumpa air tepi jalan tu, air orang dah minum tu, buang, ambil, minum. 3 kali saya buat. Pasal dahaga, tak boleh, dahaga sangat. Ya, tersesat dalam, bukan tersesat, memang tak boleh nak masuk, semua di blok sampai 1 jam, dekat 2 jam. Nampak air kat tempat buang melontar tu, terus ambil, minum. Dah tak larat dah, kata waktu tu. Ya, alhamdulillah. Itu dia kedudukan orang yang memberi minuman saja. Okey. Lalu Allah ceritakan di sini apakah air yang istimewa sangat dalam syurga, dan bagi saya beriman ianya terlalu istimewa. Ayat yang ke-15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Apakah perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar arak yang lazat rasanya bagi peminum, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan mereka. Adakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Katakan na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita betapa Allah sediakan, ini dia, air di dalam syurga. Tadi dalam surah Al-Mutaffifin kita dah lihat apa dia? Rahiqum makhtum. Dan di sini ditambahkan air-air itu dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Ya, ini diceritakan. Kemudian di antara air-air yang diceritakan di dalam surah Al-Insan. Buka juzuk ke-29, surah Al-Insan. Okey. Surah Al-Insan, surah yang ke-76. Juzuk 29, muka surat 578. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan meminum dari gelas berisi minuman
yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Tu dia air kafur, yang mana ianya minuman ahli syurga. Ini tambahan, ya, di antara tambahan selain daripada 4 mata air. Tetapi 4 mata air itu adalah asas bagi semua mata air di dalam syurga. Kemudian ayat yang berikutnya, surah yang sama, ayat yang ke-15. Kita mulakan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Ini di antara perkara yang tak masuk di akal, tetapi boleh kita memahami kehebatan di sana. Perak-perak seperti kaca. Mana ada perak seperti kaca yang boleh nampak apa semua? Kalau kaca-kaca lah. Ni perak seperti kaca. Subhanallah. Iaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah halia, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila. Subhanallah. Mata air syurga salsabila. Jangan fikir, ini kadang-kadang kita fikir, alamak, air halia. Angin lah Ustaz kan. Itu kita punya otak. Okay. Jangan bicarakan nikmat Allah, dia lain. Dah dikatakan Ibnu Abbas, nama sama tapi hakikatnya berbeza. Okay. Lepas tu kita lihat ayat yang terakhir berkaitan dengan air itu dalam surah Al-Kawthar. Ya, surah Al-Kawthar. Cari sendiri. Takkan itu tak tahu. Okay. Surah Al-Kawthar, surah yang ke 108. Ayat ketiga. Tak baik Ustaz cakap begitu kan. Bukan semua yang tahu, tak apa, insyaAllah kita cari. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dia adalah terputus. Maka dalam surah Al-Kawthar ini, yang ulama mentafsirkan telaga Haud datangnya daripada telaga Kawthar. Okey? Cantik? Dan orang yang meminum air di dalam syurga, bermula daripada telaga Haud, ya, dalam syurga yang penuh kenikmatan, bila dia minum, tak akan dahaga untuk selama-lamanya. Takkan dahaga. Subhanallah. Ya. Oleh kerana itu, ianya diharamkan kepada ahli neraka. Kerana apa? Orang dalam neraka diseksa dengan minuman air hamim. Air yang mengelegak bila minum tu terputus-putus urat tu. Ya, yang mana kalau Allah bagi nikmat syurga sedikit, setitik je, mereka tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Allah tak bagi. Ini diceritakan dalam surah Al-A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf. Ya, kita kaitkan bagaimana ayat-ayat yang Allah cerita jelas kepada kita. Okey. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, juzuk ke-8. Okey, ayat dia, ayat yang ke-50. Muka surat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله
qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu perkara yang menyedihkan. Ya, begitu terseksa orang kafir sehingga kan bukan nak banyak, nak sikit je air, ya, ataupun makanan secubit pun cukup. Kerana apa? Siapa yang meminumnya atau memakan makanan dari syurga, dia tidak akan lapar dan dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Jadi habis kita makan dalam syurga tu, nikmat, ya. Berseronok macam kita makan. Aku dah kenyang lah, kacang je makan kacang kan. Maksudnya itu dunia. Tapi di sana lain, dia merupakan nikmat yang kita makan untuk santai, untuk merasakan nikmat yang Allah berikan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita minuman dari syurga, Allah berikan kita makanan dari syurga, dan Allah berikan kita petunjuk hidayah dapat melihat wajah Allah di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.